supaya yang terputus-putus nanti dia boleh tengok balik. Okay. Okey. Nampak tak di skrin kamu? Google Classroom. Nampak. Okey. Kita mula dengan kumpulan pertama. Kumpulan pertama adalah kumpulan Alif Safaruddin. Kumpulan nama dia BTS Army. Oh, K-pop ni. K-pop ke? Ya. Oh, ni semua K-pop ni. Syukur tu. Ke Blackpink? Itu Blackpink ke BTS? Blackpink sebenarnya, BTS Accent. Dia siapa lah lagu Madam? Okey, Alif Safaruddin, Muhammad Haziq, Wan Muhammad Yazid, Lutfir, Randy, Muhammad Firdaus. Okey, ada berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. Oh, ramai. Okey, Kami orang lengkap. Okey, untuk pembentangan artikel. Okey, kamu mendapat tajuk Peradaban Melayu. Peradaban Sejarah Nusantara. Melayu. Peradaban Nusantara. Okey, nanti kamu okey, Peradaban Nusantara untuk kumpulan BTS Army. Ayolah. Army semangat. Army daripada mana ni? Bongok ni nama grup tu dah. Saya Peter Madam. Siapa tulis nama grup macam ya? Bukan salah madam kamu sendiri Ni yang nama tulis. Madam. Ini Madam. Saya leader. Leader tulis. Siapa leader tu? Andy, yang minat tidak dengan BTS Madam. Bodoh kau saya. Yang leader benar kan BTS. Mama Mai. Oh mama mai. Okey, so kumpulan BTS, tajuk dia adalah Peradaban Nusantara. Okey, so baca. Okey, dengan kelas kamu dikandaki untuk baca artikel ini, keluarkan poin-poin penting. Macam kamu belajar masa sekolah dahulu, summarize. Keluarkan poin-poin penting, masukkan dalam slide. Boleh? Tapi kamu janganlah kamu jangan tulis panjang-panjang, pening madam. Poin-poin saja. Okey? Contohnya tengoklah sikit. Peradaban Nusantara ni artikelnya adalah ada yang ditulis oleh Amri Marzali. Okey, seorang pensyarah daripada Akademi Pengajian Melayu Universiti Melaya. Okey, kamu baca pengenalan sikitlah, pengenalan. Okey, kamu ada 6 orang ahli kumpulan, betul tak? Okey, contohnya siapa tadi nama? Alif. Alif baca daripada muka surat yang pertama sampai muka surat 10. Dia baca. So dia akan buat slide, keluarkan poin-poin penting untuk slide pertama. Okey, seterusnya orang yang kedua baca daripada muka surat berapa sampai muka surat berapa. So dia akan buat slide berdasarkan kepada slide kepada muka surat yang dibaca. Okay, so semua orang akan buat slide masing-masing, 1 ke 2 slide. Lepas tu kamu dikendaki untuk compilekan slide tersebut jadi 1 slide saja. Boleh? Boleh kelas? Boleh. Untuk kumpulan ni kamu dapat tajuk pembentangan 1. Tajuk pembentangan 1 Peradaban Melayu Nusantara. Okey, artikel ni kamu boleh download daripada Google Classroom. Okey, boleh tak? Okey. Okey, seterusnya kumpulan kedua, kumpulan ni tak ada nama ahli kumpulan ni, nama kumpulan ni di EP2 je. Okey. Nama kumpulan ni di EP2. Ahli kumpulan adalah Muhammad Taluka, Norizan, Ezra, Nurul Arni, Muhammad Zainuddin dan Muhammad Azizi. Ada tak dalam ni? Ada tak? Wakil-wakil ahli kumpulan ni ada tak dalam ni? Ada Madam. Ada. Okey, untuk kumpulan ni kamu dapat Hati Budi Melayu. Hati Budi Melayu. Hati Budi Melayu, kajian kepribadian sosial Melayu ke arah penjanaan Melayu gemilang. Okey. So kamu dapat tajuk ni dan baca. Kemudian ni baca. Okey.
Hati Budi Melayu. So, Madam tulis kat sini. Tajuk pembentangan artikel. Hati Budi Melayu. Okay, kamu boleh download artikel ini daripada Google Classroom di bahagian classwork ni Alright. Seterusnya, kumpulan Sevening. Louis Gerard, Alan Binder, Joseph Scott, Rick Lee, Abang Nabil dan Muhammad Syazani. Ada tak? Ada, madam. Okay. Tajuk kamu adalah British. Oh, shit. Kolonialism British terhadap negeri-negeri Melayu bersekutu ketika Perang Dunia Pertama. Kicu tajuk dia kan. Tu, Okey. mencabar tu. Oh, senang So, tajuk tu. senang juga tu. Oh, okay. Kamu kena bagikan dalam kumpulan tu. Okay, seorang baca daripada mana, seorang baca daripada mana. Okay, buat slide. Alright. Pandai-pandailah kamu macam mana kamu nak buat dalam apa tu? Ada seorang akan compilekan semua slide. Okay. Semua orang buat slide sendiri and then compilekan jadi one slide. Colonialism British kan? Apa tadi? Colonialism British. Kejap Kacau lah ni skrin ni. Kolonial terhadap negeri-negeri Melayu. Sekutu. Terhadap negeri-negeri Melayu. Okey. Okey, artikel ni kamu boleh download dari Classwork, okey, daripada Google Classroom ni. Baca dan buat slide. Okay, seterusnya kumpulan asal boleh. Hakim, Natasha, Alfonso, Syaiful Rizal, Nicholas Adam. Okey. Tajuk kamu adalah, ada tak kumpulan ni dekat dalam ni? Lukman, Natasha, ada? Ada, madam. Ada, madam. So, okey. Tajuk kamu adalah Kesultanan Melayu. Medium terdengar suara medium lah. Macam bergema. Okay, Kesultanan Melayu tradisional untuk analisis ke arah peranan sultan dalam kegiatan ekonomi. Okay, Kesultanan Melayu tradisional untuk analisis ke atas peranan sultan dalam kegiatan ekonomi. Okay. Kesultanan Melayu tradisional. Okey. Kalau ada apa soalan boleh tulis di ruangan chat nanti madam akan baca dan jawab soalan-soalan kamu tu. Dan kumpulan yang terakhir, kumpulan geng kapak, Players 10, Dayang Kartini, Syom Syuhada, Jonathan dan Chang Kan Yi. Ada? Ada dalam talk? Ya tinggal berperang lah. Ada sih. Ada. Jangan kat ini main PUBG, madam. Bagi tak salah. Mana integriti kamu? Oh, suka hati saja. Cuma madam mengajar madam main PUBG. Kamu dengar. Apa perasaan kamu? Geng sekali. Okey. Geng kapak. Geng kapak ke? Dah kau ke? Dah kau fuakil. Ada. Dah si bencau. Globalisasi terhadap peradaban. Okey, kumpulan Dayang Kartini, pengaruh globalisasi dalam peradaban. Okey, so madam akan tulis kat sini tajuk pembentangan artikel pengaruh globalisasi dalam terhadap peradaban tadi terhadap. Okay. Alright. Okay, setakat ni ada persoalan, masalah. Okay,
mendaki untuk baca artikel-artikel ni yang madam dah upload di Google Classroom ni. Okey, tengok dekat screen tu. Dia dekat bahagian, cari dekat bahagian ni. Senarai artikel pembentangan 1. Okey, downloadkan tajuk kamu tu. Okey, baca dan buat slide. Okey. So pandai-pandai kamu lah macam mana kamu nak bahagi tugas. Macam madam cakap tadi, boleh juga bahagikan antara muka surat. Muka surat 1 sampai muka surat 2. Siapa yang buat slide, and then kamu compilekan slide. Okay, madam lebih suka slide kamu tu banyak gambar ataupun image. Madam kurang sikit lah kalau banyak sangat tulisan, pening kepala. Okay, satu lagi, sila readykan slide. Siapa yang dah siap, kamu boleh terus uploadkan slide kamu dalam Google Classroom. Okay, siapa yang dah siap, dah siap slide masing-masing, boleh uploadkan slide tersebut di sini di Google Classroom. Okay, dan madam nak kamu semua bersedia pada minggu hadapan, hari Rabu, kita akan buat pembentangan slide yang telah kamu hasilkan. Okay, hari Rabu minggu hadapan adalah pada 2 hari bulan. 2 hari bulan Ogos. Okay, so kumpulan-kumpulan tersebut akan bentangkan slide-slide mereka mengikut kepada kita akan buat pada kelas 2 jam. So setiap kumpulan dia akan masuk dalam Webex secara berkumpulan. So bukan semua orang masuk terus dalam Webex ni dia akan masuk secara berkumpulan. Contohnya daripada pukul 10 sampai pukul 10 suku, kumpulan pertama masuk. Dia akan bentang. Madam akan record lah untuk kamu tengok selepas ni. Seterusnya pada pukul 10 suku hingga 10.25, kumpulan kedua pula yang akan masuk. Kumpulan satu yang dah habis dia akan keluar dari X. Boleh tak? Macam tu. Macam tu gaya pembentangan dia. Masa tu buka kamu cam boleh cam lah. Maksudnya di sini bila pembentangan itu berlaku, kamu tidak masuk secara kesemua, secara serentak. Kamu akan masuk secara berkumpulan. Okay, contoh kumpulan 1 tadi, kumpulan geng kapak. Okay, kumpulan 1 geng kapak dia akan masuk daripada pukul 10 pagi hingga 10 suku. Okay, dia masuk daripada pukul 10 pagi. Dia pun bentang. 10 suku habis, dia pun keluar daripada Webex. Okay, kumpulan yang kedua pula masuk ke dalam Webex. Boleh tak macam tu? Boleh. Okay, macam mana kamu nak tengok ke semua pembentangan? Okay, madam akan record pembentangan semua orang. So kamu boleh tengok pembentangan kumpulan-kumpulan lain di YouTube nanti, YouTube channel madam. So masa kamu bentang tu kamu kena tunjuk muka lah. Okay, on camera, yes, on camera. Macam mana madam nak bagi markah kalau tak on camera? Okay, macam mana madam nak bagi markah kalau tak on camera? So markah adalah 20 markah. Okay, bersedia pada minggu hadapan pada 2 hari bulan September kita akan mulakan pembentangan pertama pembentangan artikel jurnal yang telah kamu baca. Okay, boleh tak kelas? Okay, mana-mana kumpulan yang nak madam check dahulu slide mereka, so mereka bolehlah uploadkan di dalam Google Classroom. Okay, pakaian macam biasalah, pakailah baju, takkan tak pakai baju, betul tak? Pakai baju yang kamu biasa pakai, kan, t-shirt macam tu. Kamu kena buat yang kesesuaian. Kamu nak pakai baju apa? Nak pakai baju Singlet. Tidur. jangan pakai baju Of course, macam tu, madam. yang proper. Yang penting yang proper. Okay, pembentangan ini ada markah 20 markah. Okay, ada lagi soalan tak? Nak pakai je Korea, madam. Pakaian Nak masuk bagi dalam BTS belakang dia Army cakap. suka hatilah kamu, Haziq. Suka Baju hati BTS, kamu madam. apa? Suka hati kamu nak pakai baju apa, asalkan kamu pakai baju. Okay, alright. Mana kumpulan yang dah siap slide masing-masing, and then kamu nak kamu nak tunjuk madam, kamu boleh share saja di Google Classroom upload di situ. Okay, and then message madam boleh tak tengok slide okay tak? Okay, madam akan check kat situ dan madam akan bagi komen di bawah. Okay, so yang mana ini adalah option lah. Kalau mana kumpulan yang tak nak tunjuk, itu kalau dia silap ke apa ke, kemudian
Itu tanggungjawab masing-masing lah ya. So siapa-siapa yang dah siap awal boleh tunjuk madam di situ. Okey, setakat ni ada soalan tak? Ah. Tidak ada. Okey, kalau tak ada soalan kita habiskan sikit slide sebelum ni. Sikit. Oh ya. Madam lekat, madam. Okey, nanti Madam lekat, madam. sekarang jelas tak? Okey, sekarang Jelas. itulah kesusahan. Online. Rasa line sebagai seni kan. Itulah dia punya Sini ribut. minggu lepas kita baca sampai siapa-siapa yang ada soalan jangan malu, jangan segan, jangan terus tanya saja di ruangan chat tu, slide macam background macam mana. Ada tak soalan tu? Ke tak ada soalan tu? Okey, Ada tapi pembentangan- malu. Malu, kenapa malu? Pembentangan 20 markah. Background mestilah tak terlampau gelap sehingga menyebabkan tulis tidak boleh dibaca. Pastikan slide yang kamu hasil tulisan tersebut boleh dibaca. Okey, dan banyakkan imej-imej yang kaitan dengan tajuk kamu supaya kita pun tak adalah nampak tulisan jika kita akan rasa bosan kan. Video boleh tak, madam? Kalau ada video yang boleh juga. Alright. Okey. So minggu lepas kita sampai mana ya? Ingat tak? Adat istiadat ni dah ke? Ada isyarat macam tu. Ni kurang adab dengan insiden kurang adab. Dah. Tahu tu. Udah, Apa yang madam. kamu tahu? Sudah Okey, kita teruskan dengan etika. Okey, etika penghayatan etika dan peradaban. Okey, punya subjek ni adalah penghayatan etika dan peradaban, iaitu prinsip moral ataupun nilai akhlak, adat, sopan santun dan sebagainya yang menjadi pegangan seseorang individu atau sekumpulan manusia. Okey, menurut Kamus Pelajar edisi kedua. Sosiologi memasuk satu standard menyeluruh mengenai benar ataupun salah yang menjelaskan apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh manusia dalam konteks apa yang benar, tanggungjawab, manfaat kepada masyarakat atau sifat baik. Madam rasa madam nak on sekat-sekat ke? Sekat-sekat madam. Sekat-sekat? Sekejap ya. Washing one thing don't know. Macam mana madam nak? Turbo clear madam. Yang kejap clear, kejap berkelekat. Change virtual background ke? Sekejap ya. Welcome to our hall. Hello. Okay, so madam tak guna virtual itulah. Virtual kat tu. Okay, sekarang jelas tak suara madam? Jelas. Jelas. Apa ke phone? Oh, madam naklah jelas. Okay, sosiologi. Apa itu sosiologi? Okay, kalau kamu belajar pernah dengar berkenaan dengan psikologi. Orang yang psycho. Macam psycho ni ada beberapa jenis lah. Okay, ada dari sudut Joker. Joker. Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Kenapa dia mempunyai kesenangan sedemikian? Adalah orang yang disakiti. Lalu disakiti. Kan Nabi Muhammad yang disakiti. Dia ada trauma dalam kehidupan kisah-kisah hitam. Sebab tu kalau jadi manusia ni kita tidak boleh judge orang lain.
Sebab baik apa? cover. Sebab kita tidak tahu bagaimana kehidupan dia sebelum-sebelum ni. Apa yang berlaku kepada diri dia. Kenapa dia boleh jadi macam tu. Maybe ada episod-episod lampau yang menyebabkan seseorang individu itu menjadi sedemikian. Betul, Jadi betul. jadi kita sebagai manusia, kita tidak boleh judge orang lain. Okay? Tak boleh cakap kenapa dia macam tu kan. Kita menghukum ataupun menghakimi orang tersebut. Okay? Itu dari sudut psikologi. Dari sudut sosiologi adalah satu standard menyeluruh mengenai benar ataupun salah yang menjelaskan apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh manusia dalam konteks apa yang benar, tanggungjawab, manfaat kepada masyarakat ataupun sifat baik. Okay, so dari segi penghayatan etika ni, dia menyuruh kita untuk menghayati ataupun menyamai sikap baik dalam kehidupan kita. Okay? Walaupun kita ini dilayani dengan cara yang tidak baik, tapi kita respon dengan cara yang baik. Okay? Apa itu ethos? So, ethos dari segi bahasa, sifat ciri bangsa, budaya, era, pelukis Malaysia boleh menghasilkan karya yang benar-benar mencerminkan aspirasi, falsafah dan masyarakat dan negara kita. Menurut Kamus Dewan edisi keempat. Okey, dari segi ethos adalah usaha membangunkan bangsa berdasarkan latar individu, keluarga dan komuniti berbagai serta berbeza sejarah, etnik, bahasa, agama, budaya dan latar geografi, melebihi kesepakatan ciri asas negara atau bangsa. Etiket. Etiket adalah adat dan peraturan budaya, bukan kesopanan, terutamanya dalam kehidupan sosial ataupun dalam profession tertentu. Okey, wanita bangsa kita belum mahir tentang yang lazim di rumah-rumah orang besar. Maksudnya dari segi etiket itu panduan protokol. Contohnya kalau kita okey, apa contoh etiket ni? Dayang ada Dayang? Dayang Ada. Dayang? Respon Dayang? Dia punya mic ni kena. Madam. Itu. Yes, madam lah. Itu etiket. Etiket. Cuba kamu baca tu. Apa itu etiket? Siapa madam? Etiket tu apa? Contoh, bagi contoh satu etiket. Ada tambahnya itu depan. Bagi contoh etiket. Atau dalam Tulis di ruangan chat. Semua orang. Bagi contoh madam contoh etiket. Contoh etiket. Bukan kesopanan. Etiket ni macam adab, peraturan macam tu. Adab, peraturan. Contohnya kalau kita di meja makan dia ada, kalau kita pergi dinner di hotel-hotel dia ada etiket dia. Okey, adab-adab di meja makan. Okey. Dia ada apa tu? Mangkuk, ada sudu, ada garfu, ada pisau, itu etiket. Protokol. Protokol. Kalau kita dekat rumah tak ada nak protokol. Ada ke kat rumah dia Ada orang tua meja dia makan juga dah Afrika? dia ada Okey. kan. Kena ada pisau kecil, pisau besar, garfu kecil, ada sudu, ada mangkuk, ada pinggan. Ada ke? Tak ada kan? Kamu dekat library, Lutfi, library mana kamu duduk tu? Okay. So itu adalah mute kan Madam ada dengar lagu-lagu tu. Lagu-lagu siapa tu? Mute kan dulu. Rata. Tapi tengah dengar lagu tu, hello. Mengganggu ya. Siapa? Okey, Nurul Islam kata makan dengan tangan kanan. Betul. Itu adalah adab ataupun peraturan di meja makan. Okey, kalau orang Melayu makan dengan tangan kanan, okey, tak boleh makan dengan tangan kiri. Okey? Siapa makan dengan tangan kiri tu, itu tidak beretiket nama dia. Kalau tak Okey? sibuk lagi nak. Susur masa etika dan peradaban berdasarkan kepada pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Kalau yang kidal macam mana? Orang kidal pun makan tangan kanan juga Saya tak pernah lagi jumpa orang kidal makan tangan kiri. Ada. Okey.
Makan, jangan bunyi gelojoh. Ha, ada orang tu makan tapi bunyi mulut dia. Makan Macam buka mana mulut. tu kan? Mukbang. Bunyi tu. Nom 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 nom. Dia bunyi. Cuba kalau kau makan, ada tak bunyi? Macam tu. Ada Randy. Ah, Randy ada. Gelojoh. Kan? Bagi orang yang makan. Makan bising, jangan makan bising. Yang makan tu untuk mulut dan kunyah lah secara perlahan. Orang biasa kalau dengar bunyi tu biasanya dia sangat lapar dan dia sangat gelojoh. Dia akan dengar lah bunyi macam tu. Okay. Ya. Berdasarkan pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Okey, sebelum kedatangan kolonial telah wujud etika dalam masyarakat yang disebut adat istiadat dan adat resam. So, kawasan gugusan Nusantara ni nampak tak kesa, madam? Madam bulatkan di sini. Okey, kita ini di kawasan apa? Di dunia ini Malaysia terletak di mana? Kelas Malaysia terletak di mana? Timur Leste. Kawasan Eropah ke, Asia Barat ke, Asia Timur ke? Asia Tenggara. Asia Tenggara. Asia Tenggara, Southeast Asia. Okay, ada berapa negara di bawah Southeast Asia ataupun Asia Tenggara? Ada berapa? Timur Ada berapa negara dalam Asia Tenggara? Mas? Indonesia, madam. Tulis ada berapa negara? Tulis dekat chat tu. Siapa betul? Madam bagi dia 5 markah. 9, salah. 4 lagi lah salah, tu banyak sangat tu. Oh, tahu. 12 salah, 13 salah, Sampai 12. 16 salah. Ada berapa negara dia dalam Asia Tenggara? 10, salah. Zainuddin tadi betul. Ada 11 Zainuddin. Mana Zainuddin? 11 11 negara di dalam Asia Tenggara. Okey, dan Timor Leste. Okey, kenapa? Kerana dahulu Timor Leste adalah di bawah Indonesia, tetapi dia telah mendapat kemerdekaan dan dia telah menjadi satu negara yang baru bernama Timor Leste. Okey. So negara-negara di bawah Asia Tenggara adalah seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Cambodia, Laos. Okey. Apa lagi belum? Myanmar. Okey, itu semua adalah negara-negara di bawah Asia Tenggara. Okey, sebelum kedatangan kolonial. Kolonial ni maksudnya apa? Sebelum kedatangan penjajah-penjajah telah wujud etika dalam masyarakat disebut adat resam. Okey, betul. Okey, kerana apa? Kerana gugusan Kepulauan Tanah Melayu ni, alam Melayu ini sangat terkenal dengan mereka. Tolong dia nak. Sudah mute kan? Mute kan mikrofon anda. Mengganggu madam Okay, di Kepulauan Asia Tenggara telah wujudnya adat resam. Okay, sebelum ini kawasan ini dihuni oleh manusia yang menganuti kepercayaan Hindu dan Buddha. Seperti madam cakap sebelum ni lah. Dan selepas kedatangan Islam pada abad ke-15 dan abad ke-14, ketika itu berlakunya Kesultanan Melayu Melaka dan Islam pun tersebar ketika itu melalui jalan perdagangan, maka adat resam dan adat istiadat itu sangat-sangat wujud dalam era tersebut. Okey, proses migrasi dalam Kepulauan Melayu dan luar Kepulauan Melayu menjadikan adat istiadat dan adat resam bercampur baur akibat proses pinjam-meminjam dan tersulam dalam masyarakat. Sebab itu ada adat yang digunakan pakai di Indonesia, yang ada di Indonesia sama dengan adat di Malaysia. Okey, sebab apa? Sebab berlakunya migrasi secara hebat ketika itu, kerana tidak berlaku lagi sempadan negara. Okey. Baca dekat papan skrin tu. Ya, baca apa yang dekat skrin tu. Semasa
etika dan peradaban berdasarkan prakolonial, kolonial dan pas-kolonial. Prakolonial? Baca. Ini belum dikenali sebagai Malaysia dan belum dijajah. Etika? Etika telah terjemal dalam tingkah laku serta kehidupan seharian, formal atau tidak formal. Disebut sebagai adab, adat resam dan adat istiadat. Okey, siapa tadi? Reclean tadi? Reclean kot. Clean kan? Okey, terima kasih. Ya, Okey, ya, susun ya. masa etika dan peradaban berdasarkan prakolonial, kolonial dan pasca kolonial. Okey, pada zaman prakolonial sebelum zaman penjajahan, okey, zaman Malaysia belum lagi dijajah, okey, etika telah terjemah dalam tingkah laku kehidupan seseorang. Sebab itu contohnya dalam masyarakat Melayu, dia ada beberapa adat resam, okey. Kalau kita nak berjalan di hadapan orang tua, kita kena tunduk sikit, menghormati orang yang lebih tua, okey. Kalau kita makan, kita tak boleh terlampau gelojoh. Okey. Kalau perempuan memasak, kalau apa tu? Di dapur, dia ada adat dan kepercayaan dia. Okey. Kena lebih menghormati orang yang lebih tua. Okey, itu adalah disebut adat. Okey, adat resam. Okay. Pada zaman kolonial, baca seorang. Siapa ada dekat sini? Hello. Okay, madam nak Alif, baca Alif. Susur masa etika Susur, dan peradaban. Alif, baca. Susur masa etika dan peradaban berdasarkan prakolonial, kolonial dan pasca kolonial. Kolonial adalah zaman negara kita dijajah. Etika dibawa dalam bentuk berpakaian, percakapan, pentadbiran, ketuanan dan lain-lain. Cara makan, memberi tabik, hormat dan lain-lain. Madam. Hello. Oh. Let's kill love. Okay, kelas. Sorry. Okay, terima kasih Alif. Baca tadi, kolonial adalah zaman negara kita dijajah. Kalau ada dalam soalan kata kolonial, kamu kena ingatlah, kolonial adalah zaman negara kita dijajah. Negara kita pernah dijajah oleh beberapa kuasa asing, iaitu yang pertama adalah daripada daripada mana? Jepun. Jepun ikut susunan. Pertama daripada Portugis. Okay, dengar tak ni madam bagi tahu ni? Dengar tak suara madam? Okay, Portugis, Belanda, Inggeris, Jepun dan Inggeris kembali. Okay. So pada zaman tersebut, etika dibawa dalam bentuk perpakaian, percakapan, pentadbiran dan ketuanan. So masa zaman penjajahan Inggeris memberi kesan kepada etika dalam masyarakat masyarakat lokal ketika itu. Okay, kerana kita diajar untuk macam kalau berpakaian seperti orang-orang Eropah. Okay, pakaian orang Eropah seperti apa? Memakai tie, memakai topi, memakai baju kan. Baju t-shirt kan. T-shirt kemeja tu itu daripada Eropah. Kalau orang Melayu, pakaian lebih formal. Kalau Melayu, dia lebih kepada baju Melayu, bersamping, bersongkok dan sebagainya. Tetapi etika ini datangnya kepada di negara kita dibawa oleh penjajahan. Cara berpakaian, percakapan, pentadbiran ketuanan. Okey, bagaimana bentuknya etiket untuk adab di atas meja kan. Kalau kamu tengok kalau kamu pernah tengok santapan diraja kan, sampai nak ambil makanan tu kena sopan-sopan santun kan. Sebab tu ada orang yang tak suka pergi majlis-majlis formal sebab sangat berprotokol. Sangat berprotokol dan sangat
leceh orang kata kan. Kalau kita kat rumah, kita ambil nasi banyak-banyak, kita makan macam tu kan. Tapi kalau pergi dinner ke apa ke yang berprotokol, ada orang yang tidak selesa dengan cara seperti itu. Tapi itulah satu etiket yang dibawa oleh orang pada zaman kolonialism datang ke Malaysia. Okey, dari segi percakapan. Okey, percakapan seperti sir, madam. Okey, percakapan seperti highest dalam kehidupan kita. Okey, semuanya ada asimilasi dengan zaman kolonialism. Cara makan, memberi tabik hormat, itu adalah juga daripada zaman kolonial. Okey, kelas ada soalan tak? Okey, seterusnya. Madam nak lelaki je kan? Natasha, baca Natasha. Natasha ada ke? Ya, madam. Okey, baca. Susun atau etika dan peradaban berdasarkan prakolonial, kolonial dan pasca kolonial. Zaman pasca kolonial merupakan era moden. Masyarakat telah menerima variasi dan pencampuran versi etika secara langsung atau melalui teknologi. Nilai etika bercampur baur ini wujud dalam persekitaran formal dan tidak formal kehidupan kita. Kerisauan kita ialah budi pekerti, tingkah laku dan budi bahasa kita merosot disebabkan kegagalan kita mempelajari dan menghayati etika dan peradaban negara kita. Lagi? Okey. So zaman pasca kolonial adalah zaman selepas penjajahan berakhir. Okey, selepas Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua berakhir. Okey. Selepas Perang Dunia Kedua, ketika itu Amerika Syarikat dan sekutunya telah memenangi perang tersebut. Okey, berakhirnya perang tersebut akibat daripada jatuhnya 2 bom atom di Hiroshima dan Nagasaki menyebabkan Jepun ketika itu menyerah kalah. Okey. Kuasa paksi dan kuasa berikat. So mereka yang menang dalam peperangan dunia kedua telah membentuk satu perikatan dinamakan United Nations. Okay, sebab itu kuasa-kuasa veto dalam United Nations ataupun dalam bahasa Melayu dikenali sebagai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pernah dengar kan? Yang ibu pejabat di Amerika Syarikat dianggotai oleh kuasa-kuasa veto dia adalah mereka yang menang dalam peperangan dunia kedua. Okay, sebab itu mereka menggelarkan diri mereka sebagai polis dunia. Kan, dan mana-mana isu di dunia mesti ada masuk campur, mesti Amerika akan masuk campur, terutamanya pergolakan di Asia Barat. Okay, so zaman pasca kolonial merupakan era moden. Masyarakat telah menerima variasi dan pencampuran versi etika secara langsung ataupun melalui teknologi. Okay. So ketika ini zaman pasca kolonial telah masuk satu zaman dikenali sebagai IR 4.0 ataupun The Industrial Revolution 4.0. Okey, ketika ini berlakulah zaman peralihan teknologi yang mana banyak variasi-variasi versi etika yang berlaku dalam zaman ini. Okey, zaman kamulah kamu lahir pada zaman teknologi. Okey, nilai etika bercampur baur ini wujud dalam persekitaran formal dan tidak formal kehidupan kita. Okey, kita menggunakan teknologi dalam keadaan kita formal, maksudnya kita belajar. Kerisauan kita ialah budi pekerti, tingkah laku dan budi bahasa kita merosot disebabkan kegagalan kita. Kerisauannya adalah ditakuti bahawa pada zaman teknologi ini, budi bahasa, akhlak, tingkah laku, nilai manusia akan merosot disebabkan oleh adanya teknologi ini. Okey. So, apa pandangan kamu? Adakah adanya teknologi ini menyebabkan budi pekerti manusia, nilai manusia semakin rendah? Kan, kalau ada teknologi, dia kan cyberbully. Dia tulislah dia tulis apa saja yang dia nak tulis kat orang tu, padahal dia tak kenal pun orang tu siapa. So dia boleh judge orang tu. Kau ni kenapa kau pakai baju macam tu kan? Kenapa kau cakap macam tu kan? Ada orang yang jadi buat fake FB semata-mata, fake account semata-mata nak bash orang lain, padahal dia tidak kenal orang tersebut. Jadi kat situ kita nampak bahawa teknologi ini gagal untuk meningkatkan budi pekerti dan tingkah laku manusia. Betul ataupun tidak?
Betul, betul. Adakah kamu bersetuju? Ya, Setuju, setuju. Bersetuju, Madam. Kan. So sekarang ini yang menggunakan teknologi ini ke arah satu yang lebih positif, kan, menggunakan teknologi untuk membantu kehidupan kita dalam seharian. Tapi kalau teknologi ini menyebabkan kita tidak bergaul dengan orang lain, menyebabkan kita lebih pasif, menyebabkan kita tak nak cakap dengan orang lain, jadi antisocial, okey, tak bergaul pun dengan orang lain, tidak ada nilai. Contohnya macam dalam paparan di skrin anda tu, dia cakap dekat situ, "You semalam di mana? I waiting for you so long, man. I think you tak best lah sebab tak tunggu aku." Kan? Lebih baik makan rojak daripada guna bahasa rojak. Ni memang kalau kamu pergi dekat dekat Semenanjung yang memang suka guna kata bahasa-bahasa rojak. Kalau sekarang ni digelar bahasa-bahasa budak-budak WeChat. Kan? Kalau madam tak tahu benda yang kamu tulis ni, kan, bahasa-bahasa yang kamu amat berlainan dengan zaman-zaman madam. Okay? Alright. Seterusnya, so bagaimana kita nak meningkatkan nilai budi pekerti dalam zaman teknologi ni? Buat campaign, madam. Kempen. Banyak sangat kempen pun memang berkesan kempen tu, kan? Teruskan aplikasi dalam telefon yang Okay, kamu pernah tengok MS Studio tak? MS Studio. MS Studio Pernah. dalam Facebook tu yang dia bagi satu tajuk yang dia akan bercakap. Pernah dengar tak? Oh, ada, madam. Madam rasa tu satu platform yang bagus lah untuk mendidik masyarakat Betul. luar. Okey, dekat situ kita dapat ilmu, dapat maklumat. Okey. So, madam nak tanya kamu kelas ada apa perbezaan di antara knowledge dan information? Adakah sama ataupun berbeza? Adakah what is the difference between knowledge and information? Knowledge. Is it the same or No, is it different between these two different terms? between these two, madam. Maksudnya knowledge tu berkaitan dengan apa? Maklumat tu berkaitan dengan apa? Kalau knowledge, Kalau knowledge? Maklumatnya berkaitan dengan benda yang dah ada, madam. Oh, itu knowledge. Tapi kalau maklumat berkaitan apa? Information. knowledge tu, madam, yang sesuatu Knowledge tu yang berdasarkan logik setiap individu, madam. fakta, madam. Knowledge tu fakta, tapi maklumat tu apa? Maklumatnya macamnya Maklumat tu benda yang kita perlu tahu. orang lain, madam. Tapi menyampaikan kepada orang lain juga. Oh, yang makan kepada orang lain juga. Jadi ada macam beza tak? Ada beza tak knowledge dan maklumat tu? Ada beza, madam. Beza. Ada beza, madam. Okay, ada pandangan lain. Ada pandangan lain. Dayang Information tu Kartini ni. salah pada madam. Oh, saya pun salah dah. Apa beza antara knowledge dan information ataupun ilmu pengetahuan dan maklumat? Perbezaannya. Maklumat adalah data yang diberi makna melalui hubungan. Tu ayat buku mana tu? Kalau ilmu pengetahuan tu apa? Sehingga maksudnya berguna. Sama je. Joseph kata sama je. Okey, betul ilmu pengetahuan dan maklumat itu adalah dua benda yang berbeza. Ilmu pengetahuan ni bila kamu dapat sesuatu tu, okey, kamu akan gunakan dia sehingga ke akhir hayat. Contohnya bila kamu dapat ilmu, okey, ilmu tu yang diberikan oleh guru ke daripada pengalaman ke, kamu akan gunakan, contoh kamu belajar berkenaan ilmu kejuruteraan. Okey, kamu akan gunakan sehingga kamu bekerja, kan? Tapi kalau maklumat ini dia datangnya dalam skala yang masa yang agak pendek. Okey, contohnya kamu dapat tahu maklumat tentang kesedaran COVID dan sebagainya. Okey. So kamu tahu maklumat tu setakat tu je. Kamu tak gunakan maklumat tu untuk
untuk sehingga jangka masa panjang dan sebagainya. Okey. Itu perbezaan di antara ilmu pengetahuan dengan maklumat. Dan biasanya maklumat ini kita gunakan untuk meningkatkan pemikiran kita. Okey, ilmu pengetahuan. Okey, maklumat itu datang dalam bentuk skala yang pendek dan terhad. Okey. Rangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan biografi. Penghayatan etika dan peradaban adalah berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah kenaan. Okey, siapakah kita hari ini? Kita habis pukul berapa 10. Okey. Sikit lagi. Tak. Dari manakah asal kita? Akhirnya. So setiap Sudirman. kita ni Madam punya biografi, kamu punya biografi latar belakang dan kawan-kawan kamu yang lain punya latar belakang adalah berbeza. Okey. Kenapa dia berbeza? Kerana kita melalui satu pengalaman hidup yang berbeza. Kerana kita melalui satu perkembangan dalam kehidupan kita, orang yang kita jumpa berbeza, pengalaman hidup kita berbeza dan sebagainya. Okey, ada orang yang hidup dia susah, tapi kena ingat bahawa mereka yang mempunyai survival skill daripada kecil ini yang paling tinggi, dia survive dalam kehidupan dia, bila ada masalah dia cari, dia tidak bergantung kepada orang lain. Mereka itulah yang mempunyai tahap kematangan yang paling cepat. Kalau kamu tengok umur dia baru 12 tahun tapi cara pemikiran dia matang ada orang umur dia ada 20 tahun tapi tak matang-matang pun cara pemikiran dia. So berbeza. Kenapa dia berbeza? Kerana pengalaman kehidupan yang berbeza. Okay, ada orang yang dia sangat survive dengan diri dia sendiri. Dia tidak bergantung kepada orang lain. Okay, kalau ada masalah, tidak bergantung kepada ibu bapa dia. Dia selesaikan masalah dia sendiri. Dia cari duit sendiri. Okay, dia nak sambung belajar, dia cari duit sendiri. Kan? Tahap kematangan tu akan jadi lebih cepat. Okay? Sebab tu ada orang yang cepat, ada orang yang lambat. Tak semestinya, biasanya kematangan ini kalau lelaki dengan perempuan, perempuan lebih cepat matang daripada lelaki. Betul ke tidak? Tidak. Saya kurang setuju dengan pernyataan itu. Kenapa kamu kurang setuju dengan pernyataan Madam tu? Boleh tengok Louis dalam Kita berbincang di sini. Okey, Louis adakah dah perempuan lebih cepat matang daripada lelaki? Daripada perempuan. Jadi ada Sama je madam, tak ada beza. adalah madam. Ada. Ada satu perkara. Apa perkara tersebut? Apa yang menjadikan perempuan lebih cepat matang daripada lelaki? Okey, balik. Okey, sekarang ni kan, kalau tengok kepada kos sara hidup di Malaysia kan, lelaki dan wanita pun dua-dua bekerja. Okey. Dua-dua cari duit kan. Kalau kamu tengok ibu bapa kamu dua-dua pun akan pergi bekerja. Kan? Maybe ada certain je lah yang perempuan akan jadi isteri rumah, tapi kebiasaannya dua-dua bekerja. Kenapa? Kerana nak menanggung kos sara hidup yang agak tinggi, terutamanya mereka yang hidup di bandar lah. Kan, kalau mereka yang hidup di kampung-kampung tu, kos sara hidup dia tak berapa tinggi lah. Tapi kalau yang hidup di bandar, kos sara hidup dia tinggi. Kamu nak berjalan pun nak kena isi minyak, kan? Nak kena bayar duit kereta, bil elektrik, data-data telefon tu kan. Sampai ada Astro kat rumah kena bayar lagi Astro kan. So dan kalau ada anak-anak pembelajaran anak-anak dan sebagainya. Okey, sebab itu dalam keadaan Corona ke-21 ini kita antara lelaki dan wanita itu perlu saling bekerjasama antara satu sama lain. Okey, kamu tak boleh cakap okey hal dapur, masak-masak semua perempuan yang buat, lelaki tak buat apa-apa. Tak boleh macam tu. Kita kena bekerjasama. Kalau dari sudut perkahwinan ataupun relationship, walaupun kamu belum berkahwin, okey, ada yang dah berkahwin dalam ni kan, saya rasa masing-masing ada kerjasama, kena ada kerjasama. Sebab apa? Kalau tak ada kerjasama, kalau kamu kena ingat
perkahwinan tu bukan setakat I love you, you love me, kahwin dan and that's it. Kan? Tak. Ia datang dalam bentuk tanggungjawab yang banyak. Dan juga dia perlu akan ada kerjasama, cooperation between lelaki dan wanita. Cooperation dari segi apa? Dari sudut kewangan, dari sudut membuat keputusan. Okay? Dari sudut apa tu? Perbelanjaan rumah dan sebagainya. Sebab itu daripada sudut latar belakang juga mempengaruhi kepada etika dan biografi diri. Sekejap Alright. Okay, kita teruskan lagi. Ada soalan tak? So far clear. Ada. Okay, setakat ni ada soalan tak? Okay semua? So far clear. Madam nak tengok panjang lagi ke? Okay, sikit lagi Sikit lagi. Okay, kita kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan biografi. So, tahap penghayatan etika dan peradaban adalah berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan. Okey. Jadi kita melihat kepada Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Okey. Daripada segi acuan biografi dan struktur sosialnya, di situ ada wujudnya perbezaan di antara Tunku Abdul Rahman memberikan satu spirit life on inspired by him. Okey, dan ada yang menjadikan tokoh-tokoh besar seperti ini sebagai idola mereka dalam kehidupan mereka sendiri. Okey. Penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat individu, keluarga, komuniti dan masyarakat lokal dan global. Penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat keluarga, komuniti dan masyarakat. Ke individu, okey, bagaimana cara dia menghayati peradaban dan etika. Okey, dari sudut keluarga itu sendiri, okey, ibu bapa mempunyai satu tanggungjawab untuk menyamai etika yang positif ke dalam keluarga mereka. Okey, dari sudut komuniti dan masyarakat. Okey, bila adanya komuniti masyarakat yang tidak beretika, tidak beradab, ia berpunca dari segi sudut individu dan keluarga itu sendiri. Kerana bermulanya seorang manusia itu adalah daripada pendidikan awalnya adalah pada di rumah. Okay, kalau di rumah dididik dengan baik, dididik dengan etika peradaban yang betul, maka dari sudut komuniti dan masyarakat akan menjadi masyarakat yang lebih prihatin ataupun yang lebih beretika. Contohnya kita tengok masyarakat di Jepun. Okay, di Jepun kadar jenayah dia sangat rendah. Kerana apa? Dan juga tahap kebersihan sangat tinggi. Etika dari sudut itu sangat tinggi. Kenapa? Kerana mereka dididik sejak kecil lagi untuk sentiasa menjaga kebersihan. Okey, dia tidak membuang sampah merata-rata. Mereka dididik untuk kalau nampak sampah, mereka akan simpan dalam baju mereka dan bila menampak tong sampah, mereka akan buang. Itu adalah cara didikan bagi masyarakat mereka. Okey. Tapi kalau Malaysia lain, kan? Ada je orang Malaysia ni ya yang driving buang sampah kat luar. Kan? Ada juga yang nampak sampah tapi buat tak tahu je. Sebab apa? Sebab kita berfikiran bahawa akan ada orang yang ambil sampah tu dan itu penyakit masyarakat di Malaysia. Okey. Padahal kita boleh bersama-sama untuk menjaga kebersihan kawasan perumahan dan sebagainya. Kalau kita tahu bahawa bila berlakunya tempat sampah yang banyak, kan, tidak ada kebersihan, akan berlakunya penyakit-penyakit berjangkit. Okey. Untuk hari ini, sekian, terima kasih. Sebab yang
pertama. Okay, setakat Yeay, itu soalan tidur. sangat-sangat fakta dan juga sangat-sangat maksudnya sangat-sangat dia punya konten tu apa yang ada tu? Ada Saya memang suka dalam bab politik. suka babak politik ni bagus juga. Sebenarnya sebab tu kamu bukan sahaja mendalami ilmu kejuruteraan, tapi juga kamu perlu ada macam ilmu-ilmu sebegini untuk tambah nilai dalam ilmu pengetahuan kamu. Okay? Betul. Okay, so seterus pada minggu hadapan. Attendance Okay. macam ni, madam? Attendance. Memang attendance perlu tuliskan, madam? Ya, attendance nanti madam akan ambil daripada situ lah. Okay. Okay. Senang je. Okay, tak payahlah madam nak panggil nama kamu. Madam malas nak panggil nama kamu ni. So madam akan tengok saja di chat room tu. Sebab tu siapa yang ada dalam ni sudah tulis nama. Madam, saya tulis dah. Alright, satu lagi. Jangan lupa pada minggu hadapan pada hari Rabu pukul 10 pagi kita akan mulakan dengan pembentangan artikel yang seperti mana madam bagi sebentar tadi. So, setiap kumpulan harus bersedia dengan slide pembentangan masing-masing. Okay, so nanti sebelum hari Rabu madam akan bagi dekat grup kamu kan siapa kumpulan yang pertama, kedua dan ketiga madam akan susun sendiri siapa kumpulan pertama, kedua, ketiga yang akan masuk mengikut kepada masa yang telah madam bagi nanti. So kamu boleh rujuk kepada grup WhatsApp tersebut dan pastikan kamu dah bersedia dengan slide kamu masing-masing kerana markah adalah berasaskan kepada individu walaupun kita buat secara berkumpulan. Sebab itu kalau ada 6 orang, so 6 orang tu mesti bercakap. Okay, dia tak boleh seorang saja. 6 orang mesti bercakap dan juga ada slide yang masing-masing dan kita gunakan Webex ni juga tapi kita masuk mengikut kumpulan. Okay. So kumpulan pukul 10 hingga 10.15 kumpulan pertama. Kalau 5 orang daripada kumpulan pertama saja yang masuk. Kumpulan lain tunggu turn dia. Okay. Alright. Ada soalan lagi tak? Madam. Ya. Durasi untuk pembentangan tu satu kumpulan berapa yang Okey, durasi untuk pembentangan satu kumpulan madam bagi 15 minit sahaja. Okey, boleh. So kamu kena kumpulan slide mana kumpulan yang akan bentang dan jangan lebih 15 minit. Okey? Alright. Ada lagi soalan? Okay, kalau tak ada soalan, kita berhenti setakat ini sahaja. Madam akan share recording nanti supaya kamu boleh tengok balik kamu punya tajuk ke apa. Ataupun kamu boleh rujuk juga di Google Classroom untuk tajuk-tajuk artikel tersebut. Okay? Payah 10 dah terus keluar. Tak sabar-sabar nak keluar. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, kita jumpa pada minggu hadapan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Minggu hadapan ke? Kan kita ada kelas lagi hari apa? Kita kelas lagi hari Khamis. Esok. Kita jumpa pada hari esok. Okay? Kita jumpa pada hari esok di grup WhatsApp saja. Alright. So, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam, madam. Okay, boleh keluar, boleh end meeting. Madam nak Don't forget check. like, subscribe. Okay, boleh keluar semua. Madam nak check kehadiran dulu.